ulangan. Kembali lagi bersama saya, Paya Ina, pelajar PPSNI PSV. Pada video kali ini, saya akan menumbuhkan beberapa aspek untuk mengenal pasti konsep reka bentuk seni digital berdasarkan tipografi dan reka letak menggunakan pendekatan Casper bagi tugasan 2 persembahan digital kursus PSVK 1143 Asas Seni Digital. Adakah kamu semua sudah tahu apakah itu reka bentuk digital? Untuk pengetahuan kita semua, reka bentuk digital merupakan salah satu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teknologi secara sepenuhnya. Reka bentuk digital merupakan satu proses rekaan dalam menghasilkan konten, produk, karya, maupun penikmatan selaras dengan the big idea, yaitu harmoni antara tradisi dan inovasi dalam seni digital. Harmoni antara tradisi dan inovasi dalam seni digital merupakan sebuah keselarasan atau kesatuan antara elemen-elemen tradisional dengan teknologi. Seni digital merupakan hasil perpaduan dan gabungan antara teknologi moden dan penerapan seni tradisional yang menggunakan perisian komputer sebagai media utama yang menunjukkan keharmonian antara tradisi dan inovasi dalam seni digital ini. Mari kita saksikan video ini untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan konsep reka bentuk digital secara lebih terperinci. Sekarang mari kita lihat apakah itu tipografi digital. Tipografi digital merupakan kemahiran seni dan teknik dalam menghasilkan dan menyusun jenis muka taip dalam bentuk tulisan digital agar lebih jelas, mudah dibaca dan mampu menarik perhatian pembaca. Tipografi digital ialah proses susunan taip, typesetting, yang telah diperkenalkan sejak abad ke-5 lagi dalam teknologi percetakan. Seterusnya, aplikasi dalam tipografi. Penggunaan tipografi mempunyai hubung kait dengan keperluan berkomunikasi yang membolehkan komunikasi dilakukan dengan betul jika mereka digital memahami kaedah tipografi dengan baik. Tipografi bukan sahaja merangkumi rekaan huruf, namun termasuk simbol, nombor, dan ornamentasi. Berikut merupakan antara contoh aplikasi tipografi. Yang pertama papan tanda, yang kedua emoticons, yang ketiga graffiti, dan yang terakhir poster. Terdapat berbagai jenis tipografi, antaranya ialah serif dan sans serif. Serif dikenali sebagai muka taip klasik, mempunyai bahagian hujung yang halus dan melengkung pada bahagian atas dan bawah huruf yang disebut sebagai serif, sesuai digunakan untuk majalah, risalah, dan sebagainya. Berikut merupakan contoh muka taip bagi serif. Seterusnya, sans serif. Tidak mempunyai serif, corak hurufnya tegak dan melintang, mudah dibaca, sesuai digunakan untuk teks, poster, dan iklan papan tanda. Berikut merupakan contoh muka taip bagi sans serif. Berikut merupakan antara contoh karya tipografi dalam rekaan reka bentuk seni digital. Kita sudah tahu tentang tipografi digital. Sekarang mari kita kenali tentang reka letak dalam seni digital. Reka letak dalam perisian persembahan elektronik melibatkan ilmu dan kemahiran untuk meletak dan menyusun media pada paparan. Tujuannya adalah untuk membentuk persembahan yang menarik dan berkesan. Keupayaan meletak dan menyusun elemen media dengan baik memberi kesan yang positif terhadap persembahan tersebut. Definisi bagi reka letak pula ialah reka letak adalah penggunaan asas seni reka dalam sesuatu hasil seni yang melibatkan aspek unsur seni dan prinsip rekaan. Dalam proses reka letak,
Item-item seperti teks, grafik, animasi dan video disusun dengan rancangan untuk membentuk persembahan yang menarik dan merangsang perhatian penonton. Beberapa prinsip penting dalam reka letak termasuk kontras, susunan seimbang, kesederhanaan, keberhampiran dan penekanan. Prinsip reka letak Casper adalah panduan untuk menyusun media seperti teks, grafik, animasi dan video dalam sesuatu persembahan. Tujuannya adalah merangsang perhatian dan minat penonton. Namun, jika skrin diletakkan dengan media tanpa rancangan yang baik, ia boleh menyebabkan persembahan yang kurang menarik dan tidak efektif. Prinsip Casper yang pertama ialah kontras, iaitu perbezaan yang ketara. Penggunaan warna yang kontra seperti warna gelap dengan warna terang, perbezaan font, objek besar dan kecil, garis halus dengan kasar, tekstur licin dengan kasar, unsur mendatar dengan menegak, garis berjauhan dengan berdekatan, dan grafik kecil dengan besar. Kelebihan prinsip kontras ialah membezakan antara unsur dengan latar belakang paparan, dapat membezakan dua item yang berlainan dan dapat menambahkan tarikan atau perhatian terhadap sesuatu reka bentuk. Yang kedua, prinsip alignment, susunan lurus. Menyusun item supaya ia kelihatan seimbang, mempunyai kaitan secara visual antara satu sama lain. Yang ketiga, simplicity, mudah, yang bermaksud ringkas, bersesuaian dengan pengguna dan mudah dipahami. Yang keempat, proximity, yang bermaksud berhampiran, iaitu mengumpulkan maklumat pada satu tempat bagi memudahkan pengguna memahami kesinambungan yang wujud. Yang kelima, emphasis, penekanan, menggunakan pembangun perisian yang disediakan dengan memberi penekanan terhadap perkara yang dirasakan penting, tidak menggunakan terlalu banyak elemen sampingan. Dan yang terakhir, repetition, pengulangan, iaitu mentafsir dan memahami dengan mudah arahan yang diberikan oleh perisian. Berikut merupakan antara contoh karya reka letak dalam perekaan seni digital. Ini adalah hasil analisis berdasarkan tipografi dan reka letak dalam seni digital berdasarkan karya muka depan majalah yang telah saya dapatkan daripada aplikasi Canva. Terdapat dua jenis tipografi yang telah digunakan dalam penghasilan muka depan majalah ini, iaitu serif dan sans serif. Bagi serif, muka depan majalah ini hanya menggunakan satu jenis font sahaja, iaitu Maharlika, sebagai contohnya pada teks Food dan New Lunchbox Ideas. Manakala bagi sans serif, muka depan majalah ini menggunakan dua jenis fonts, iaitu Poppins dan Breeding. Bagi contoh teks Poppins ialah Delicious and Nutritious Lunchbox and Snacks Box for Kids. Bagi fonts Breeding, contoh teks ialah Quick. Analisis berdasarkan reka letak dalam seni digital berdasarkan pendekatan Casper ialah yang pertama, kontras, warna latar belakang. Latar belakang gelap dengan kesan jalinan memberikan kontras dengan elemen-elemen lain yang berada di atasnya. Yang kedua, tajuk food. Tajuk utama food berwarna kuning dan sangat menonjol di tengah atas gambar. Yang ketiga, bulatan kuning. Bulatan kuning di sudut kiri bawah menonjolkan teks 101 Fresh New Recipes. Dan yang keempat, nama editor-in-chief iaitu Olivia Wilson ditampilkan di sudut kanan bawah dengan ukuran huruf yang lebih kecil. Yang kedua, prinsip alignment.
penyusunan teks. Tajuk food dan teks lainnya disusun dengan kemas dan sejajar. Tajuk utama ditempatkan di tengah atas dan elemen-elemen lainnya mengikuti susunan yang teratur. Yang kedua, penyusunan grafik. Gambar stik dan elemen makanan lainnya ditempatkan dengan baik di latar belakang. Mereka tidak tumpang tindih atau terlalu dekat dengan teks. Yang ketiga, keseimbangan. Elemen-elemen visual termasuk teks dan gambar disusun secara merata. Ini membantu menciptakan kesan yang seimbang dan profesional. Seterusnya, simplicity. Yang pertama, teks yang ringkas. Teks yang digunakan pada muka depan majalah ini ringkas tetapi padat. Tajuk-tajuk seperti New Lunchbox Ideas dan Quick Night Dinners memberikan maklumat dengan singkat dan jelas. Yang kedua, pemilihan font. Penggunaan jenis huruf yang sesuai memudahkan pembaca untuk membaca teks dengan selesa. Font yang digunakan konsisten dan mudah dibaca. Dan yang ketiga, ketidakterlaluan. Tidak ada elemen yang berlebihan atau terlalu susah. Semua maklumat dibuat dengan sederhana dan mudah dipahami. Seterusnya, proximity. Yang pertama, kumpulan teks terkait. Elemen-elemen teks yang berkaitan seperti tajuk-tajuk dan subtajuk dikelompokkan bersama secara berdekatan. Contohnya, New Lunchbox Ideas dan Quick Night Dinners berada dalam jarak yang dekat, menunjukkan hubungan antara topik-topik tersebut. Yang kedua, jarak antara teks dan grafik. Teks dan gambar ditempatkan dengan jarak yang sesuai. Misalnya, tajuk food berada di atas gambar stik dan teks lainnya ditempatkan dengan kemas di sekitarnya. Prinsip Casper yang seterusnya iaitu emphasis. Yang pertama, teks tajuk food. Teks tajuk utama food berwarna kuning dan sangat menonjol di tengah atas gambar. Ini menonjolkan elemen utama majalah. Yang kedua, subtajuk dan topik. Teks seperti New Lunchbox Ideas dan Quick Night Dinners serta Halloween Kids Party juga menarik perhatian dengan saiz font yang berbeza. Mereka memberikan penekanan pada topik yang relevan. Yang ketiga, bulatan kuning. Bulatan kuning di sudut kiri bawah menyoroti 101 Fresh New Recipes. Ini adalah elemen yang ingin ditekankan. Dan yang terakhir, repetition. Yang pertama, font dan jenis huruf. Penggunaan jenis huruf yang sama untuk tajuk food dan subtajuk seperti New Lunchbox Ideas, Quick Night Dinners dan Halloween Kids Party konsisten dalam penggunaan font menciptakan kesan yang mudah dikenali dan profesional. Yang kedua, warna. Warna kuning dan putih digunakan untuk teks, tajuk dan subtajuk di seluruh sampul. Ini adalah contoh pengulangan warna yang memberikan kesan harmonis dan konsisten. Yang ketiga, elemen grafik. Gambar stik dan elemen makanan lainnya muncul di seluruh latar belakang. Pengulangan elemen grafik ini membantu menciptakan identiti visual yang kuat dan mudah dikenali. Sekarang kita beralih kepada sesi apresiasi. Bagi mengenal pasti kesesuaian tipografi dan olahan, reka letak dalam persembahan digital. Bagi muka depan majalah ini, terdapat kesan makanan yang mengunggah selera, di mana latar belakang gelap dengan jalinan memberikan kesan makanan yang lezat dan mengunggah selera. Gambar stik yang ditempatkan di tengah-tengah menarik perhatian dan mengundang rasa ingin tahu tentang isi majalah. Yang kedua, informasi
yang relevan. Teks tajuk food yang berwarna kuning menonjol dengan jelas subtajuk seperti New Lunchbox Ideas, Quick Weeknight Dinners dan Halloween Kid Party, memberikan petunjuk tentang isi majalah yang relevan. Yang ketiga, konsisten dan keseimbangan. Penggunaan font yang serupa dan warna yang konsisten menciptakan kesan profesional. Reka letak yang seimbang memastikan elemen-elemen visual diletakkan dengan baik di seluruh muka depan majalah. Dan secara keseluruhannya, muka depan majalah ini berjaya menarik perhatian pembaca dengan reka letak yang baik dan informasi yang relevan. Secara keseluruhannya, reka bentuk digital yang berkesan menggabungkan prinsip tipografi dengan pendekatan Casper yang merangkumi kontras, alignment, simplicity, proximity, emphasis, dan repetition. Dalam konteks ini, tipografi bukan sahaja sekadar pemilihan font, tetapi juga pengaturan visual yang mempengaruhi komunikasi dan pengalaman pengguna. Kontras dalam saiz dan warna font dapat menarik perhatian, manakala penekanan digunakan untuk menonjolkan informasi penting. Corak dan pengulangan dalam tipografi membantu mencipta konsisten dan struktur, manakala pergerakan dan ruang memandu mata pengguna melalui kandungan. Akhirnya, keseimbangan antara elemen, tipografi dan grafik memastikan keseluruhan reka bentuk adalah harmoni dan estetik, memperkuat message dan meningkatkan keboleh bacaan. Itu sahaja daripada saya. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya. Bye-bye!